Faslul mu'rabat. Qala al-mu'rabat ismani, ismun yu'rabu bil harakati wa ismun yu'rabu bil huruf. Jadi kita dah sampai kepada kata musannif al-mu'rabat ismani. Jadi dalam pasal yang kita akan baca ni merupakan khulasah daripada bab yang sebelum. Yang bab bab ma'rifati alamati i'rab yang kita baca sebelum ni, yang panjang tu, ini khulasah dia. Maknanya di sini dia akan sebut secara ijmal, secara jumlah, ataupun secara sepintas lalu, ataupun secara global. Yang mana sebelum ni disebut secara terperinci, disebut satu-satu, disebut satu-satu itu, disebut apa itu, apa ni. Maknanya disebut tempat-tempat kalimah-kalimah. Ketika rafaq apa alamat dia, ketika nasab apa alamat dia, ketika jazam apa alamat dia, semua dia disebut dah sebelum ni. Jadi kat sini nak sebut secara global, disebut dalam bahasa Arab dia secara ijmal. Ijmal lawan kepada tafsir. Tafsir itu secara terperinci ataupun secara detail. Jadi di sini nak buat khulasah lah. Jadi itu cara orang kita sebut cara dalam mensyarahkan sesuatu. Ada orang dia syarah, dia sebut dulu apa ni secara global, dia sebut dulu secara ijmal, dia tak huraikan lagi, dia sebut secara kasar, kemudian baru dia sebut satu persatu. Dia syarah bukan satu persatu. Jadi dalam bab yang sebelum ni kita dapat tahu bahawa musannif rahimahullah ta'ala disebutkan kepada kita, yakni kalimah-kalimah, yang mana kalimah-kalimah ni bila rafaq apa alamat dia, bila nasab apa alamat dia, bila wafat apa alamat dia, dan bila jazam apa alamat dia. Jadi kita dah tahu dah satu-satu. Contohnya isim mufrad, ketika rafaq alamat dia dhammah, ketika nasab alamat dia fathah, ketika wafat alamat dia kasrah, selama mana isim itu bukan mamnu' min as-sarf. Kalau mamnu' min as-sarf alamat wafat dia fathah. Contoh lagi jamak taksir, kita tahu kalimah jamak taksir ni ketika rafaq dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika wafat dengan kasrah, selama mana jamak taksir itu bukan isim mamnu' min as-sarf. Kalau dia isim mamnu' min as-sarf, jadi wafat dengan fathah. Jadi di situ kita tahu pada bab sebelum ni dah kita tahu kalimat-kalimat ni keadaan dia ketika rafaq, ketika i'rab tu apa alamat dia. Jadi di sini dia nak sebut secara ijmal. Tapi apa yang kita dah mengaji sebelum ni kena hafal. Kena hafal. Yang tasmih dengan Allah kena hafal juga. Walaupun tak tanya. Tak tanya bukan lupa. Ingat. Main game lah, main bola atau hukum yang besar. Mesti nak ingat. Tak payah apa yang penting ingat. Kalau dia pandai apa nak ingat. Macam mana cara tu, itu ikut dan sendiri lah. Tapi yang penting nak kena ingat. Jangan ni daripada awal, apa tu lafaz, apa tu mufid, apa tu murakkab, apa tu bizwada'i, kemudian apa alamat-alamat isim, alamat-alamat fa'il, apa makna wafat, apa makna tadwid, apa makna i'rab, apa makna bina, lughat dan istilahan. Ini semua tu nak kena ulang supaya kejap ada dalam hati, nak ulang, hafal dan juga faham. Fa'il pula terbagi kepada tiga: fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar. Apa makna isim, apa makna fa'il, apa makna huruf. Ini sebab kita nak masuk yang lepas ni, yang belakang ni mesti dah selesai dah. Yang belakang ni mesti dah selesai. Masuk pula bab ma'rifah alamatil i'rab. Apa makna isim mufrad, apa jamak taksir, apa jamak muannas salim, apa jamak, apa makna tasniyah, apa yang dimasukkan dengan al-asmaul khamsah, apa al-af'alul khamsah, apa yang dimasukkan dengan syai'. Pada kata sunnah lam yattasil di akhirih syai'. Semua tu, dan yang terakhir sekali kita mengaji ialah isim mamnu' min as-sarf. Apa isim mamnu' min as-sarf? Ma asbaha al-fi'la
fi wujudi illataini far'iyataini. Ma asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Tarji'u ihdahuma ila lafzi wal ukhra ila al-ma'na aw illatin wahidatin takunu maqaman illatain. Ini yang kita dah dalam pengajian yang lepas. Itu yang terakhirlah. Jadi kita ulang secara ringkas, iaitu isim mamnu' minas sharaf. Isim mamnu' minas sharaf apa dia? Iaitu isim yang menyerupai fi'il. Isim yang menyerupai fi'il pada adanya dua ilah. Pada adanya dua ilah. Maksudnya fi'il dia ada dua ilah. Tiba-tiba isim ni pun ada juga dua ilah, seperti mana fi'il ada dua ilah, maka diambil hukum fi'il. Diambil hukum fi'il pada apa? Diambil hukum fi'il pada tak terima tanwin, sebab fi'il tak terima tanwin. Jadi isim ni pun ikut hukum fi'il tak terima tanwin juga. Dan pada tidak terima baris bawah, sebab fi'il tak terima baris bawah. Sebab baris bawah ni hanya khas bagi isim. Mana dalil dia? Ibnu Ajurus sebutkan walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Tidak ada khafat bagi fi'il. Jadi khafat tu hanya khusus bagi isim. Tiba-tiba isim ni tak terima baris bawah juga, khafat dia tak terima. Pasal apa? Sebab sama dengan fi'il pada adanya dua ilah far'iyah. Jadi dia ambil hukum fi'il. Dan ilah-ilah tu semua ada 9. Kita dah sebutkan, yang mana terkumpul dalam satu bait syair disebut ijma' wazin adilah an-nisbi ma'rifatih raqib wazin hukmatan fal wasfu qad kahula. Ijma' merujuk kepada sirah muntahan jumhur. Ijma' merujuk kepada sirah muntahan jumhur. Ijma' wazin, zin merujuk kepada wazan fi'il. Adilah merujuk kepada adl. An-nis merujuk kepada ta'nis. Bima'rifatin merujuk pada ma'rifah ataupun alamiah. 5. Baik yang kedua ada 4 lagi. Raqib merujuk pada tarkib, itu tarkib masjid. Raqib ijma' wazin adilat anis bima'rifatin. Raqib wazin merujuk pada ziyadah alif dan nun. Zid mujmatan merujuk pada ajab. Fal wasfu qad kahula. Fal wasfu merujuk kepada wasfiyah. Jadi dalam ta'rif mamnu' minas sharaf tu boleh kita bahagikan kepada dua. Isim mamnu' minas sharaf kita bahagikan kepada dua. Satu yumna'u minas sharaf li illatin wahidah, satu lagi yumna'u minas sharaf li illatain. Satu ditegah daripada sharaf sebab satu ilah, satu ditegah daripada sharaf sebab dua ilah. Yang disebabkan satu ilah ada 3. Ada 2 lah, ada 2. Satu sirah muntahan jumhur, satu lagi ta'nis. Dan ta'nis tu ada 2, ta'nis alifut ta'nis al-mamdudah dengan alifut ta'nis al-maksurah. Jadi kalau secara tafsirnya ada 3. Jadi sirah muntahan jumhur maknanya jamak yang datang atas wazan mafa'ilu dengan mafa'ilu ataupun fawa'ilu atau fawa'ilu. Jadi jamak yang datang atas wazan ni maka dia mamnu' minas sharaf. Apa dia kita sebut, maknanya setiap jamak taksir ni kullu jamak taksir ba'da alif taksirihi harfan. Selepas alif taksir tu ada 2 huruf. Masa jidu alif, selepas dia jim dan juga jam. Mala'ibu, selepas alif tu ada ain dan juga ba, ada 2 huruf. Ataupun selepas alif dan 3 huruf, tapi 3 huruf tu di tengah-tengah tu ada 1 huruf sakin. Mafatihu, mafa ada alif, ta, ya, ha. Ta huruf sahih, ha huruf sahih, ya huruf sakin. Jadi mafatih, masabih, itu sirah muntahan jumhur. Cukup dengan 1 ilah, tapi seolah-olah 2 ilah. Ilah dia kuat. Ilah dia kuat. Kemudian alif ta'nis maksurah, kubla, kubra. Maknanya alif yang ditulis dengan bentuk ya, itu dinamakan alif ta'nis maksurah. Pun sama juga, cukup dengan 1 ilah. Dan
mestilah yang ditulis alif dalam bentuk ya tu mesti untuk litaknis. Kalau bukan litaknis seperti kalimah fata, malha, itu bukan. Itu bukan mamnu min as-sarf. Dan juga alif taknis mamdudah. Contoh kalimah hamra, safra, ulama, syu'ara. Jadi semua ni mamnu min as-sarf dengan syarat alif tu datang selepas 3 huruf. Ulama, alif tu datang selepas ain, lam, mim, 3 huruf. Syu'ara, shin, ain, ra, lepas tu baru datang alif. Syu'ara. Ini semua mamnu min as-sarf. Tapi kalau alif tu datang selepas 2 huruf ataupun selepas 1 huruf, maka dia bukan mamnu min as-sarf. Contoh kalimah ma'un, sama'un. Ini bukan mamnu min as-sarf. Itu yang yang mamnu min as-sarf dengan sebab satu ilah. Yang dengan sebab 2 ilah, ini terbagi kepada 2. Bagi kepada 2, satu alamiah, satu wasfiyah. Kita dah sebut mamnu min as-sarf yang disebabkan 2 ilah. Di dalam kalimah yang mamnu min as-sarf tu mesti ada salah satu daripada alamiah dan juga wasfiyah. Mesti ada salah satu alamiah dan juga wasfiyah. Kemudian ada di samping salah satu tu ilah yang lain. Jadi yang ada di samping alamiah ada 6 bawah dia. Dan ada di samping wasfiyah tu akan jadi bu dengan wasfiyah. Jadi 2 ilah ada 3. Kan kita dah sebut dah sebelum ni. Ada yang namanya taknis. Taknis yang taknis bi ghairi alif. Alif khusus dengan alamiah. Dan taknis dibagi kepada 3, taknis lafzi, taknis maknawi, taknis lafzi dan juga maknawi. Apa dia taknis lafzi? Taknis pada lafaz sahaja. Makna dia bukan taknis pun. Contoh kalimah Hamzah, Ikrimah. Lafaz dia taknis, tapi makna dia bukan. Makna nama orang lelaki. Ini pun mamnu min as-sarf. Ada taknis maknawi. Taknis maknawi makna dia taknis, tapi lafaz dia tidak. Seperti Zainab. Kalimah Zainab. Makna perempuan, tapi lafaz tidak. Ada yang lafzi maknawi. Lafaz dia muannas, dia punya makna pun muannas. Contoh Fatimah, lagi Aisyah. Ini makna lafzi dan juga maknawi. Jadi taknis hanya khusus dengan alamiah. Kemudian yang khusus dengan alamiah lagi ajam. Ismul ajam. Ismul ajam Ibrahim, Yaqub. Yang ni khusus dengan alamiah. Nama-nama Nabi kita sebutlah, semua nama-nama Nabi semua mamnu min as-sarf kecuali 6 nama terkumpul dalam perkataan apa dia? Sun syamlahu. Sun syamlahu. Shin merujuk kepada Syuaib. Sun syamlahu. Sin Sad merujuk kepada Saleh. Nun merujuk kepada Nuh. Shin merujuk kepada Syuaib. Betul ya? Shin merujuk kepada Syuaib. Nun merujuk kepada Nuh. Mim merujuk kepada Muhammad. Lam merujuk kepada Syamlahu. Alam merujuk kepada Lut. Ha merujuk kepada Hud. 7 kan? 7 kan 6? 6. Betul tak? Jadi semua nama-nama Nabi itu mamnu min as-sarf kecuali 6 nama ni terkumpul dalam perkataan Sun Syamlahu. Baik. Kemudian yang ni pun sama juga khusus dengan alamiah. Dan satu lagi khusus dengan alamiah apa? Ziyadah alif nun. Betul ya? Ziyadah alif nun. Affan, Usman. Nama-nama yang ni ziyadah alif nun hanya khusus dengan alamiah. 3 ilah lagi, al-adlu, lepas tu wazan fa'il, satu lagi apa dia? Ziyadah alif nun. Ziyadah ada kat sifat kan? Dan yang khusus dengan alamiah, yang khusus dengan alamiah ajam, taknis, satu lagi tarkib. Tarkib, yang ni khusus dengan alamiah. Tarkib yang khusus dengan alamiah. Yang ketiga, tarkib masjid, ba'la barka, hadramaut, ma'ni, garib. Ini khusus dengan alamiah. 3 lagi iaitu al-adlu, lepas tu ziyadah alif dan nun, satu lagi wazan fa'il,
Yang ni dia mustarak. Dia ada dengan alamiah dan ada dengan wasfiyah. Jadi tu settle. Mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf. Itu kalau yang aku akan jumpa dalam kitab-kitab nahwu, supaya kita faham apa yang dimaksudkan perbahasan mereka, apa yang mereka bahaskan. Walaupun antum tak setuju pun dengan pendapat ni. Sebab ada kalau baca An-Nahwul Wafi kat ta'liqat dia tu, dia tak setuju pun. Ini kata tak ada apa, dia kata memang hak Mamnu minas saraf, memang Arab baca macam tu lah. Tak perlulah yang nak ngaji susah sikit kepala ni. Tapi biar kita tahu. Ni ulama takrirkan yang daripada syarah dalam kitab-kitab nahwu. Setuju tak setuju tu lain cerita. Sebab ada yang tak setuju kata yang dalam Al-Quran ni ada Ismul Ajam. Contoh nama Sulaiman. Ada yang kata Sulaiman bukan daripada apa ni, Ismul Ajam, daripada perkataan Salman contohnya. Jadi syaitan pun ada dia punya asal dia. Maksudnya bukan kalimah apa ni ajam. Jadi setuju tak setuju tu lain dan cerita. Cuma nak bagi tahu hadis yang ditakrirkan oleh ulama dalam kitab-kitab nahwu. Jadi bila kita baca kita faham. Itu yang terakhir lah, yang terakhir dalam bab alamat makrifah alamatil i'rab, dan kita dah selesai. Ini kita nak baca rumusan dia. Rumusan daripada bab yang sebelum itu. Baik. Jadi kita akan baca dua satu je lah. Sebab dah syarah dah semua-semua, kita nak ambil apa ni, Allahumma salli ala sayyidina. Ada faedah sikit daripada matan yang nanti. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Katanya al-mu'rabatu qismani. Isim apa ni, kalimah-kalimah yang di-i'rab itu terbahagi kepada dua bahagian. Qismun yu'rabu bil harakati, satu bahagian di-i'rab dengan harakat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan satu bahagian lagi di-i'rab dengan huruf. Apa dia harakat? Fathah, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Sukun bukan harakat, tapi dimasukkan dalam apa ni, kategori harakat ni. Dia mulhaq. Sebab sukun bukan harakat. Sukun tak ada harakat, tapi dimasukkan dalam kategori yang di-i'rabkan dengan harakat. Kemudian satu isim lagi di-i'rabkan dengan huruf. Di-i'rabkan dengan huruf. Ada alif, ada waw, ada ya, dan juga ada nun. Kemudian hazaf termasuk dalam kategori ini. Yu'rabu bil huruf. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, kita tengok matan je dulu. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Itu salah kalau nak sebut asya'i, itu salah. Asya'a mamnu minas saraf. Kita dah mengaji dah. Mamnu minas saraf, dia syarat apa ni? Syarat nak jadi macam biasa balik, mestilah dia jadi mudhaf ataupun dia ada alif lam. Barulah dia di-i'rabkan seperti biasa. Selagi mana dia tak jadi mudhaf dan tak ada alif lam, lepas tu dia mamnu minas saraf. Jadi asya' tu bukan mudhaf, dia mudhaf ilaih. Maka dia mamnu minas saraf. Fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Dan yang di-i'rabkan dengan harakat tu adalah empat perkara. Yang pertama isim al-ismul mufradu, wa jam'ut taksiri, jamak taksir, wa jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim, dan yang keempat wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu. Masuk syai' kita dah sebut dah. Nun taukid, nun niswah, wawu jamaah, alif tasniyah, ya mukhatabah. Ada 5 perkara, maknanya tak berhubung isim mudhari' dengan sesuatu pun daripada 5 ni. Ketika tu fi'il mudhari' tersebut di-i'rab dengan harakat. Tapi bila berhubung dengan wawu jamaah, berhubung dengan alif tasniyah dan juga ya mukhatabah, maka di-i'rab dengan
Bila berhubung dengan nun taukid, berhubung dengan nun niswah, maka ketika itu fi'il mudhari' mabni. Boleh. Jadi ada empat perkara. Dan dengan huruf pun ada empat dia akan sebut nanti. Tapi kita baca dulu syarah faslul al-mu'rabat. Wa aqulu, kata aku iaitu syarah rahimahullah, arada al-muallifu rahimahullah ta'ala bihadzal fasli an yubayyana ala wajhi al-ijmal. Nampak? Disebut dia nak terangkan pada fasal ni atas wajah atas jalan ijmal, jalan pintas lalu. Nampak dia buat ta'liq kat bawah tu. Fassalaha, bukan fasal, fassala, fa'il. Dengan masalah dia tafsir. Tafsir tu detail ataupun terperinci. Ijmal pintas lalu ataupun secara kasar, secara jumlah ataupun secara global. Fassalaha fi ma sabaqa litafham. Fassalaha, dia telah tafsirkan akannya pada pada bang yang telah lepas untuk kamu fahami. Wa ajmalaha huna litahfaz. Tapi dia ijmalkan di sini untuk kamu hafal. Sebab tu matan ringkas. Matan sifat dia ringkas. Dia ijaz. Sebab untuk kita hafal matan tersebut. Bila kita hafal satu matan, maknanya kita dah hafal masail-masail ilmu tersebut. Jadi bila kita nak keluarkan, okey, kita akan hafal matan. Okay, kita tengok matan ni sebut apa, kita ingat matan. Jadi kita ingat matan tu dia secara secara bila kita dah mengaji dah syarah dia, sekaligus dia teringat sekali syarah tu. Kemudian dia terang. Waktu sedap dia orang hafal matan. Lepas tu kena belajar menghafal. Mengaji ni memang kena hafal. Kalau dia malah hafal, orang panggil balak. Dia malah hafal ni, pemalah ni, tak tahu nak buat apa tak tahu. Dia kena rajinkan juga diri dia untuk menghafal. Dia memang mula-mula susah, tapi lama-lama bahasa Arab terus berhati dengan diri, jadi dia akan lebih mudah. Sebab apa kita mudah hafal lagu? Lagu besar, dengar sikit hafal. Apa sajak nyanyi mudah hafal. Senang sangat kan. Bubuk ni. Sebab benda tu dah sebati dah. Kita di rumah kita memang bi'ah kita dengan lagu. Kita naik kereta ada lagu. Naik motor pun kita menyanyi lah. Naik kereta pun menyanyi. Naik bas pun pasang lagu. Naik teksi pasang lagu. Semua dengan lagu. Jadi bi'ah kita pun membantu ke arah tu. Orang pergi Hadramaut, orang cerita kita ada dengar Ustaz Zainul Asri kita pergi naik bas dengar ceramah. Naik bas dengar ceramah Habib Umar. Naik ni pun Habib Umar lah. Semua dia sama. Jadi benda tu membantu dengar ayat Quran. Sikit-sikit dengar hadis, sikit-sikit dengar hadis. Asyik dengar orang ulang hadis je. Jadi dia pun mudah untuk hafal hadis, mudah untuk hafal Quran. Bukan dia pun faham. Mana dia hafal? Dia pun tak ngaji pun bodoh untuk kita. Jangan takut. Yang Arab dia pun tak ngaji pun sama kan. Sama macam orang Melayu. Dulu anak pun tiktok macam tu lah orang Arab ni, sebab dia bahasa Arab kan. Dia pandai lah. Pokoknya sama juga. Tak ngaji macam tu lah. Bukan tak erti ke. Jadi belajar hafal. Kita biasakan diri kita dengan hafalan, dengar matan. Saya dalam yang ada berlagu dalam dalam YouTube. Ada macam-macam lah. Nak lagu Melayu-Melayu sikit dari Indonesia punya. Nak cepat sikit dari Arab. Sama dia. Arada al-muallif rahimahullahu ta'ala bi hadzal fasli an yubayyana ala wajhi al-ijmal hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadhi' al-i'rab. Yubayyin, dia nak terangkan akan hukum apa yang telah lepas pendetailannya pada mawadhi' al-i'rab. Wal mawadhi' allati sabaqa dhikru ahkamiha fil i'rab tafsilan samaniyatuh. Ada 8. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fa'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhir syai',
wal musanna 5, jamak muzakkar salim 6, asma'ul khamsah 7, wal af'alul khamsah 8. Jadi daripada 8 ni terbagi kepada 2. Satu di i'rab dengan apa ni huruf, satu di i'rab dengan harakat. Dan dalam 4 ni 3 isim 1 fa'il. 3 isim 1 fa'il. I'rab dengan huruf pun sama juga, 3 isim 1 fa'il. Wa hadhihi al-anwa' allati hiya mawadi' al-i'rab tanqasimu ila qismain. Al-qism al-awwal yu'rafu bil harakat wal qism al-thani yu'rafu bil huruf. Wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan. Al-mu'rabat bil harakat. Qala فالذي يعرف بالحركات 4 أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول الشارح: الحركات 3 وهي الضمة والفتحة والكسرة. Ini harakat 3. ويلحق بها السكون, dan diilhaqkan, dimasukkan dengan harakat dalam apa kategori harakat ni as-sukun. Waqad alimta anna al-mu'rabati 'ala qismaini, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Wa hadha syuru'un fi bayan al-qism al-awwal alladhi yu'rabu bil harakat wa huwa arba'atu asya'. Dan sekarang ni dia nak mula pada menerangkan bahagian yang pertama, iaitu yang diirabkan dengan harakat. Ada 4. Yang pertama, al-ismul mufrad wa misaluhu Muhammadun wa darsu min qawlika zakara Muhammadun ad-darsa. Fadzakara fi'lun madin mabniyyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ditulis dan pelan-pelan cara i'rab. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa kullun min Muhammadun wa ad-darsa ismun mufradun. Jam'u taksir wa misaluhu talamidu wa durusu min qawlika hafidha talamidu durusa. Fa hafidha fi'lun madin mabniyyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa talamidu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa durusa maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa kullu min at-talamid wa durus jam'u taksir. Yang nomor 3, jam'ul muannas salim wa misaluhu al-mu'minatu was-salawatu min qawlika khasha'al mu'minatu fi salawati. Fa khasha'a fi'lun madin mabniyyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mu'minatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa fi harfu jarrin was salawati majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa kullu min al-mu'minati was salawati jam'u muannatsin salim. Yang keempat, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa misaluhu yadhhabu min qawlika yadhhabu Muhammadun. Wa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Selesai al-i'rab bil harakat. Lepas tu kata musannif, wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Wa kulluha, dan semua yang al-madhkurah yang tersebut tadi itu, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu, semua tu turfa'u bid-dhammah, dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu, dinasabkan ia dengan fathah. Wa tuhfadhu, dikhafadkan dengan apa ni, kasrah. Wa tujzamu bisukun, dan dijazamkan dengan sukun. Ini dijazamkan dengan beralamatkan sukun. Baik. Jadi kalau kita baca ni, dia kata wa kulluha, semua sekali. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Semua itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Dia kata semua sekali. Jadi kalau semua sekali, kita iskal. Iskal kat mana? Iskal dekat isim mufrad yang ghairun munsharif. Itu yang satu. Isim mufrad ghairun munsharif, dia tak dikhafadkan dengan kasrah, tapi dikhafadkan dengan fathah. Kemudian jamak muannas salim,
jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah, bukan dengan fathah. Tapi dia sebut kat sini semuanya dirafak dengan dhammah. Dinasab dengan fathah, dikhafat dengan kasrah. Lepas tu dijazam dengan sukun. Sedangkan fi'il mudhari' yang mana berakhir dengan huruf illah, di akhir dia tak berhubung dengan sesuatu, tapi dia berakhir dengan huruf illah, dia dijazamkan dengan hazaf, kan? Dengan hazaf huruf illah. Tapi dia kata wa kulluha tujzamu bisukun, dijazamkan dengan sukun. Ini iskal, tapi nak buat satu ilmu. Nak buat satu ilmu. Baik. Sebab tu kalau kitab-kitab yang besar, bukan besar lah, maknanya tak syarah-syarah yang lain, mungkin syarah dia agak dalam sedikit. Jadi dia berbahaskan kullu kat situ tu kullu apa. Dia berbahaskan kullu dekat situ tu kullu apa. Kullu ni terbahagi pula kepada apa ni, beberapa bahagian. Ada kullu yang dinamakan kullu majmu'i, ada dinamakan kullu jami'i. Ada beza. Sebut kullu, ada sebut kullu tapi makna dia sebahagian. Ada sebut kullu makna semua. Nah ni antum akan kaji dalam mantik. Antum akan kaji dalam mantik. Apa beza kulli dengan kulliyah dan kull? Dan apa beza juz'i dengan juz'iyah dan juz'u? Dia ada 3. Itu dalam mantik. Jadi kullu kat sini kullu apa? Jadi dalam manatiqah bagi kepada 2. Satu kullu dengan nama dia kullu majmu'i. Sebut kullu tapi makna dia sebahagian. Dia selalu bagi kita kullu bani Tamim yahmiluna as-safratal 'azimah. Semua orang Bani Tamim mengangkat batu-batu yang besar. Safrah 'azimah, batu-batu yang besar. Baik. Jadi semua Bani Tamim angkat batu besar tu. Makul semua Bani Tamim angkat batu besar. Ya. Mereka semua orang Malaysia ulama. Semua orang Malaysia ulama. Ada budak, ada budak-budak, ada orang bodoh, ada orang gila, macam-macam ada. Jadi sebut semua, tapi maksud tu bukan semua. Macam tadi semua Bani Tamim semua angkat batu besar. Baik semua angkat batu besar kan, tak ada kali budak-budak, tak ada kali perempuan, tak ada kali di kalangan mereka tu orang dhaif, orang yang lemah, tak boleh nak angkat. Kemudian yang kuat budak boleh kali angkat sendiri. Mereka pun kena saling bantu, membantu antara mereka, ta'awun. Jadi kullu macam ni dinamakan kullu majmu'i. Kullu sebahagian. Dengan makna bab, sebahagian. Ada satu lagi kullu jami'i. Kullu dengan makna semua, satu. Maknanya hukum dia atas setiap fard. Satu nama dia kullu jami'i. Contoh ayat Quran, ulama bagi contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Pasti akan mati. Yang mana ada nyawa, dia akan mati. Ayat ni kalau macam ayat ni dia tahu dah. Nabi tauhid, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah mati ya? Allah bukan hidup dengan nyawa. Kita hidup dengan nyawa. Sebab ada nyawa, ada roh, jadi kita hidup. Roh ditarik, mati. Okay. Jadi ini contoh bagi kullu jami'i. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama Muhammad. Jadi kullu kat sini ni apa dia? Kullu jami'i ke kullu majmu'i? Baik. Kalau tak dilihat kepada istisna musannif ada istisna kan di depan tu. Wa kharaja. Itu istilah kira istisna dia. Dan terkeluar daripada yang tersebut tadi tu. Terkeluar daripada yang tersebut mana? Kullu hadul fa'u bi dhammah, semua tu dikeluarkan, istisnakan. Hak tiga ni terkecuali daripada semua yang dirofakkan, apa ni yang dinasabkan dengan fathah, apa semua tu dikecualikan tiga ni. Kalau kita pandang kepada istisna musannif, kullu di sini kullu jami'i, semua sekali. Semua ni semua di apa maknanya? Makna kalam macam mana?
Semua ni dirafak dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dirafak dengan kasrah, dijazam dengan sukun, kecuali 3. Maknanya macam tu, illa 3 ni. Tapi kalau kita tak pandang hak di depan faraja ni, kullu kat situ dinama dia kullu majmu'i. Tapi yang ada ulama sebut wasawab, kullu sini kullu jami'i sebab dia ada istisna dah. Istisna di depan. Kenapa nak bagi tahu ni penting? Sebab nanti amal yang ini baca hadis kan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Lepas tu belakang hadis apa dia? Apa dia? Juzah. Kan ulang-ulang lah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatin. Kullu dhalalatin finnar. Dekat Madani ada satu tahfiz. Tahfiz tu ma'ruf salafi kuat. Dulu ada seorang kawan sahabat duduk situ, umur ni lah 30 lebih dah umur dia. Dia tension tu. Dia pakai tubuh labu. Direct kena macam tu lah. Nakar dia tension dia dah lagi potong lah. Terpuas hati dia amor. Aku jadi sikit-sikit lah. Patah dia pula sikit. Tapi nakar. Tak ni mak. Nak mak. Setengah tadi. Jadi sikit. Macam alim tapi jahil. Ada seorang sahabat tu pergi ziarah semua. Lepas tu dia puasa lah. Dia puasa. Lepas tu orang ajak makan. Dia kata lah, jom makan. Ajak sekali tak kontol. Semua dia takut puasa. Hang puasa apa? Dia tak tahu nak semua apa. Dia pun bahasa Arab agak lemah. Jadi dia ingat puasa Daud. Puasa Daud. Dia pun sebut lah puasa Daud. Lepas tu orang tu pelik dengar puasa Daud. Mana ada puasa Daud? Apa dia puisi? Dan kan ada lah hadis Nabi sebut puasa Nabi Daud kan, puasa sehari, buka sehari, puasa sekali, buka sehari. Lepas tu dia tak puas hati, duduk dagang. Alah yang pergi tanya Syekh. Tanya Syekh dia, Syekh kata ada muridnya. Orang ni bayar sikit. Memang tak mau dengar. Nak kena cari orang yang didengar lah. Dia kata nampak macam hadis tapi jahil. Sebab tu kata mengaji ni jangan mengaji dengan isu. Kita mengaji daripada bawah. Kita akan jumpa masalah-masalah. Sebab ini apa yang ngaji dengan isu. Dengan jibak ni, bab tahlil, dengan jibak selina, dengan jibak kumul. Dia ngaji isu dia satu. Tapi dia tak tahu asal dia tu mana dia. Jadi macam kullu tadilah hadis tadi sebut kullu innakum la bid'atin dhalalatin. Setiap bid'ah tu sesat. Kullu kat situ tu kullu apa? Tu ulama bahas. Kullu yang masuk dalam hadis tu kullu apa? Semua bid'ah benda baru ni semua sesat ke macam mana? Ataupun sebahagian benda baru tu sesat. Jadi dua boleh bawa. Ada yang bawa pada kullu di sini kullu majmu'i, sebahagian perkara baru tu sesat. Ada benda-benda baru yang tak sesat. Muafakat dengan kaedah asal syariat. Dan juga ada yang bawa kata kullu di sini kullu jami'i, dan semua sesat kecuali ada istisna. Maknanya hadis ni am maksus. Hadis yang umum kemudian dikhususkan dengan hadis yang lain. Nabi sebut man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Main pintu lah mambang. Slow ya. Ya pasal. Jadi di hadis tadi itu kullu bid'atin kullu bid'atin dalalah tu umum dikhususkan dengan hadis yang ni. Itu jawapannya para ulama. Bukannya semua benda baru tu semuanya api dengan qadar. Lepas tu penting kita nak memahami satu hadis, memahami satu ayat tu daripada Al-Quran. Jadi saja buat iskal di sini supaya kita jadikan satu ilmu sebab ada kaitan dengan kehidupan kita, masalah yang berlaku zaman sekarang. Selalunya orang yang baru mula mengaji lah. Selalunya orang baru mula mengaji. Orang mengaji ni semua isu ni apa semua. Dia bukan tahu apa, dia sama lah jenis-jenis hak gila-gila apa ni. Kalau hak suka politik macam tu kok. Tengok dia buat isu ni. Kalau hak suka jenis ni, semua ada main isu, dia banyak main isu. Dia tak mula daripada bawah.
tadi kalau tak pilih pada kharaja tu jadi majmu'i. Tak sah sebut jami'i. Tapi bila pandang pada kharaja tu jami'i lah. Sebab dah ada musannif pun dah istisna dah selepas tu. Maknanya yang terkeluar daripada hadis sebut tadi, asal tadi, yang asal dia semuanya rafa' dengan dhammah. Sebab tu dia buat tajuk atas tu al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Sebab tu apa-apa pun kita mengaji dalam agama ni, kita akan mengaji asal dulu. Asal dulu. Sebab tu kita baca matan, apa syaratnya, contohnya Islam. Tiba-tiba ada kita mengaji terkeluar daripada asal. Contohnya perempuan kitabiah. Perempuan kitabiah Yahudi Nasrani. Boleh untuk orang Islam berkahwin dengan mereka ni. Lelaki kahwin dengan perempuan. Perempuan Islam nak kahwin dengan lelaki Yahudi Nasrani tak boleh. Tapi kalau lelaki Islam nak kahwin dengan perempuan Yahudi Nasrani boleh. Ada syarat dia lah. Ada syarat dia. Baik. Kemudian bila dia nak kahwin, perempuan Yahudi ataupun Nasrani ni haid. Perempuan ni haid. Kemudian lepas tu dia berhenti darah. Suami yang Muslim ni nak jima' dia. Dia tak boleh jima' sehinggalah perempuan ni mandi. Lelaki ni kena semua perempuan ni mandi. Dia tak mau mandi, reret dia mandi. So tanda paksa dia mandi juga. Mandi sekali. Dia mandi sekali. Suruh dia niat. Waktu tu niat dia sah. Waktu tu niat dia sah. Yang ni masalah mustasnah, yang diistisnakan daripada asal. Asal dia syarat niat Islam. Tiba-tiba ni tak Islam, ini diistisnakan. Semua macam tu lah. Ada benda-benda dalam fiqh kita akan kaji benda-benda yang diistisnakan. Jadi ini pun nak istisna juga daripada asal kaedah dia. Semua dirafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafa dengan kasrah, jazam dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'. Ini betul. Salah satu asya'. Dan terkeluar daripada yang tersebut tu tiga perkara. Apa dia? Jam'ul muannats salimu yunsabu bil kasrah. Jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif dikhafatkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bi hazfi akhirih. Dijazamkan dengan hazaf akhir. Jadi tiga-tiga ni terkeluar daripada asal tadi. Wa aqulu al-aslu fil asya'il arba'ati allati tu'rabu bil harakati an turfa'a bid dhammati wa tunsaba bil fathati wa tukhfada bil kasrati wa tujzama bis sukun. Al-aslu jadi apa, Mat? Ada khabar mana? Khabar azab. Okey. Siapa muafiq dengan Umar? Umar yuwafiq tu. Boleh. Terus. Mana khabar al-aslu? Khabar al-aslu. Aslu mubtada. Khabar mana? Tahu. Amin. Apa dia mana? Apa kau tak sebelah? Jangan kalau kita main apa ni tufah macam apa ni untuk wajib salah dan sultan, wajib salah ke ataupun anak Malaysia mesti. Wajib salah sah. Dia cakap dulu dia lah pada dia saya sebut. Apa ni Tok Mu belakang ni cakap Tok ngaji Tok Mu tak ada cari khabar tak jumpa. Cari mana khabar tak jumpa. Jumpa Tok Mu ni agak-agak tak jumpa lah. Jumpa pada air tak silap. Tak silap pada air. Jumpa pada air tak dia tengok. Tengok. Belai pelan-pelan. Belai. Ni khabar. Khabar tu. Jom. Kita rekod je tu sebab dia kumpulkan masalah. Dan ni sini. Ada jawab dekat bawah macam satu salib. Kalau macam ni masalah ni nanti dia gabung semua masalah dalam satu tu, ni jawab dia. Semua masalah ni sah. Betul. Jadi dia buat ada apa ni syarat, jawab dia duduk bawah. Lepas tu dalam munim tufah anda tak tahu lah. Kalau tak pernah baca lagi, baru beli ya. Tapi Syekh yang sebut kata ada wal kitab alladhi qala Syekh. Dia kata guru kata kita ada muka surat ni 4 muka surat lagi dia jawab.
Tapi ni tak lah. Ada je. Mana dia? Tak tahu. Syawal. Syed. Orang Muslim. Antum fa'al bi dhammah. Betul? Yakin? Apa ni nak cakap macam mana? Kita nak error dia. Kita nak kata khabar apa kat sini? Nak kata khabar lah kan? Okay, baik khabar ada banyak. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibih jumlah. Khabar yang bekerja. Betul? Betul kan ni? Betul? Khabar jumlah bekerja. Wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wil masdari khabarul mubtada. Jadi an tu ya satu huruf yang mana bila ada an kita boleh tukarkan fi'il di selepas dia kepada isim. Dan isim tu jadi khabar. Itu error dia macam tu, an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wil masdari khabarul mubtada. Ai wa aqulu al-aslu bil asya' al-arba'ati allati tu'rafu bil harakat limtada rafuhu bid dhammati. Betul ayat Quran. Wa an tasuni khairun lakum. Ini mudarat ni. Ini khabar. An wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wili masdari mubtada. Apa dia? Siyamukum sifat ta'wil khairul lakum. Sebab ada an. Nanti dengan jilah masuk dekat an ala apa ni amil nasab. Baca aja semua awal. Wa fa'amma raf'u baca fa'amma raf'u bi dhammati fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fiha fa raf'u jami'iha bi dhammah wa misaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minat fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa ismun mufradun wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'ala al-marfu' وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم وأما النسب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها. Dan tidak ada yang terkeluar daripada kaedah, semua ada. Ma ada jam al muannas salim fa innahu yusabu bil kasrah niyabatan anil fathah. Dia ada istisna dia. Ma ada jam al muannas salim fa innahu yusabu bil kasrah niyabatan anil fathah. Wa misaluha lan mukhalifa Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati fa ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahirah wa Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahirah aidan wa huwa ismun mufradun kama 'alimta wal asdiqa'a mansubun li'annahu ma'tufun 'ala al-mansub wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu aidan wa huwa jam'u taksirin kama 'alimta wal mu'minatu mansubun li'annahu ma'tufun 'ala al-mansubi aidan wa 'alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salim. Wa man khafdu bil kasrati fa innaha kullaha qad ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha ma 'ada al-fi'l al-mudhari' fa innahu la yukhfadu aslan. Fa'il tidak dikhafatkan pada asal ini. Wa ma 'ada ism alladhi la yansarif fa innahu yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Wa misaluha marartu bi Muhammadin wal rijali wal mu'minati wa ahmada. Fa marartu fi'lun wa fa'ilun wal ba'u harfu khafdin wa Muhammadin mahfudun bil ba' wa 'alamatu khafdihi al kasratu adh-dhahiratu wa huwa ismun mufradun munsarifun kama 'arafta wal rijalu
والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العلامية ووزن الفعل. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع فإن كان صحيحا، يعني فإن كان الفعل صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. ومثاله لم يسافر خالد فلم حرف نفي وجزم وقلب. ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة. مثاله لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي ما عليه. فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها. وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها. وحذف الياء من يقضي وكسرة قبلها دليل عليها. المعربات بالحروف. قال والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وأقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف. والحروف التي تكون علامة على الإعراب 4 وهي الألف والواو والياء والنون. Jadi 4. Tadi fathah, kasrah, fathah, dhammah, fathah, kasrah, dhammah, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yani alif, waw, ya dan juga nun. 4 juga. والذي يعرب بهذه الحروف 4 أشياء: التثنية والمراد بها المثنى ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. Yang kedua jam'ul mudzakkar salim wa misaluhu almuslimuna wal bakruna wal muhammaduna. Al-asma'ul khamsatu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa abuka wa tumani. Al-af'alul khamsah wa misaluha yadribani wa yataktubani wa yafqahuna wa tafhaduna wa tasharina. Wa sayati bayanu i'rabi kulli wahidin min hadhihi al-asya'i al-arba'ati tafsilan. I'rabul musanna, jelas dah yang ni kan. 4 ni i'rab dengan huruf. Jadi kita baca ajalah. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Si tasniyah dirafa'u dengan alif, dinasab dan dikhafatkan dengan ya. Wa aqulu al-awwalu min al-asya'i allati tu'rabu bil hurufi at-tasniyah wa hiya al-musanna kama 'alimta wa qad 'arafta fi ma sabaqa ta'rif al-musanna. Kamu tahu dah daripada pembahasan yang telah lepas, syarah yang telah lepas, apa dia takrif musanna. Jadi dia tak ulang dah. Wa hukmuhu, apa hukum dia? An yurfa'a bil alif niyabatan 'anil dhammah wa yunsaba wa yukhfadha bil ya'il maftuh ma qablaha al mahsur ma ba'daha niyabatan 'anil fathah aw al kasrah wa yusala bihi ba'da al alif aw al ya'i nunun takunu 'iwadan 'anil tanwin alladhi yakunu fi ismi al mufrad wa la tuhdhaf hadhihi an nun illa 'inda al idhafah. Tidak dihazafkan akan ini nun kecuali inda al idhafah. Ana akan baca. Jadi siapa yang tak faham tolong beritahu. Jadi kalau tak beritahu kira tak faham, apa faham lah. Dia tak beritahu tu dia anak kira semua faham. Fa misal musanna al-marfu' hadara al-qadiyan wa qala rajulan fa kullun min al-qadiyan wa rajulan marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'i al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu al-musanna wa nun iwadun 'anil tanwin fi ismi al-mufrad. Wa misal al-musanna al-mansub uhibbu al-mu'addabaini wa akrahu al-mutakasilaini fa kullu min al-mu'addabaini wal mutakasilaini mansubun li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbi al-ya'u maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha niyabatan 'anil fathah li'annahu musanna wa nun iwadun 'anil tanwin fi ismi al-mufrad. Jelas? ومثال المثنى المخفوض نظرت إلى الفارسين على الفرسين
فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Faris orang itulah faras kuda. Faris orang yang naik menunggang kuda tu. I'rab jam'il mudzakkar salim. Qala wa amma jam'ul mudzakkar salim fa yurfa'u bil waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Jamak mudzakkar salim rafa' dengan waw, khafad nasab dengan ya. Beza dia dengan tasniyah. Beza dengan tasniyah apa dia? Sebelum dia baris bawah. Tasniyah sebelum dia baris atas. Selepas ya pada jamak baris atas, selepas tasniyah baris bawah. Wa aqulu as-sani min al-ashya' allati tu'rabu bil huruf jam'ul mudzakkar salim wa qad arafta fima sabaqa ta'rifa jam'il mudzakkar salim wa hukmuhu an yurfa'a bil waw niyabatan 'anil dhammah wa yunsaba wa yukhfada bil ya'il maksuri ma qablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan 'anil fathah aw al-kasrah wa yusala bihi ba'da al-wawi aw al-ya'i nunun takunu 'iwadan 'anil tanwini fi ismi mufrad wa tuhdaf وتهدف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. فمثال جمع المذكر سالم المرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنسوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Muslimun waw tu alamat rafa', nun tu ganti daripada nun pada isim mufrad dan dihazafkan ketika idhafat. Seperti mana tanwin dihazafkan ketika idhafat. Nun tu pun sama dihazafkan ketika idhafat. Cuma apa beza nun ni, nun yang ganti tanwin ni dengan tanwin pada isim mufrad? Beza dia nun ni tidak dibuang ketika mana jamak dan juga tasniyah. Ketika mana ada alif lam, kan alif tanwin pada isim mufrad, bila ada alif lam maka tidak ada tanwin. Tanwin akan dihazafkan. Tapi pada ketika tasniyah dan jamak, walaupun ada alif lam, nun tadi tidak dihazafkan. Al muslimuna ada alif lam, ada al dan juga ada nun. Al mu'minani al mu'minani mu'minan. Betul ya? Mu'minan. Al muslimani mu'minan betul ya? Al muslimani alif nun tu kan ditanwin tapi ada alif lam tapi tak dibuang. Itu beza dia. Sikit lagi. I'rabul asma'il khamsah. Qala wa amma al-asma'ul khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Wa aqulu as-salis min al-ashya' allati tu'rabu bil huruf al-asma'ul khamsah wa qad sabaqa bayanuha wa bayanu syurut i'rabiha hadha al-i'raba. Ada 4 syarat umum. Lepas tu ada syarat tambahan, 1 syarat tambahan bagi kalimah marfu dan ada 2 syarat tambahan bagi kalimah wudu. Nanti kita akan ulang. Lah ni nak bab macam ni sikit dah sampai sejam. Wa hukmuha an turfa'a bil waw niyabatan 'anil dhammah wa tunsaba bil alif niyabatan 'anil fathah wa tukhfadha bil ya niyabatan 'anil kasrah. Fa misalu asma'il khamsatil marfu'ah idza amaraka abuka fa ati'hu wa hadara akhuka min safarihi fa kullu min abuka wa akhuka marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu min asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaih mabniun 'ala fathi fi mahalli khafdin. Cari ayat hadis dulu kan. Cara juga. Wa misalul asma'il khamsatil mansubati ati' abaka wa ahmid akhaka fa kullu min abaka wa akhaka mansubun
لأنه مفعول به، وعلامة نسبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. إعراب الأفعال الخمسة. قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة. وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنسوبة لن تحزن ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منسوب بلن، وعلامة نسبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. مثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكر ولم تفهم، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. Wallahu a'lam. Ada soalan? Hari Isnin aku akan masuk pada babul af'al. Babul